Awal ni kat pantry ni di mana kita minum-minum. Kita relax hari ni. Okey, kalau Najib tengok pada tahun 2012 dan mungkin juga pada tahun 2011, dropship ni pada tahun 2011 mungkin baru. Yes, pada tahun 2012 pula orang kata time tu paling rancak lah. Kita tengok tahun ni memang ramai usahawan dropship dilahirkan, banyak juga produk yang orang kata berjaya dipasarkan. Kalau kita boleh simpulkanlah mengenai tahun 2012 ni, bagaimana awak boleh sifatkan dropship tu? Okey, sebelum ni mungkin ramai orang yang masih lagi tak tahu sebenarnya apa itu dropship. Okey, tapi boleh dikatakan dropship ni adalah satu perniagaan yang kita tak keluar modal dan tak perlu nak uruskan penghantaran barang, dan kita tak perlu nak bungkus barang tu. Jadi di peringkat 2, saya sendiri mengenali dropship ni bermula seawal 2010. Kemudian memang masa tu tak ramai lagi usahawan-usahawan yang menceburi bidang dropship ni. Dan kemudian di tahun 2012 saya nampak ia satu perkembangan yang sangat rancak, di mana ramai orang yang dah tahu dan dah mula untuk memulakan langkah start bisnes dropship ni. Jadi saya lihat di tahun 2013 dengan perkembangan perniagaan internet dan kepercayaan orang ramai terhadap bisnes di internet, dan mereka juga senang nak order barang sebenarnya melalui internet. Jadi saya nampak bisnes ni dia akan lebih rancak lagi di tahun 2013 nanti. Kalau kita lihat macam tahun ni yang banyak buat dropship iaitu dalam bidang pakaian, produk-produk pakaian, terutama sekali pakaian wanita. Saya juga ada nampak e-books juga buat dropship kalau tak salah. Jadi kalau kalau kita lihat macam pakaian tu kan, pakaian wanita, untuk tahun yang 2013 ni apa pula yang kata akan jadi hot, barang-barang terpanas? Okey, kalau melihat di pasaran tempatan, semestinya pakaian wanita ataupun produk-produk yang berkaitan dengan wanita ni ada satu yang hot. Tetapi kalau dilihat sebenarnya di peringkat antarabangsa, sebenarnya banyak lagi sebenarnya produk-produk yang telah pun dijual oleh usahawan-usahawan internet, bukan terhad kepada pakaian sahaja. Tapi memanglah kalau kita lihat di sini, contohnya saya menggunakan platform eBay, pakaian semestinya menjadi satu yang paling popular sebenarnya. Tetapi selain itu ada juga dari segi kategori elektronik, kategori mungkin aksesori barangan wanita, dan pelbagai lagi sebenarnya yang mungkin yang orang tak nampak lagi. Jadi itu orang kata peluang untuk tahun 2013. Ya, betul. Barang-barang elektronik. Jadi untuk kita pasarkan produk selain pada pakaian, apa cabarannya? Okey. Sebenarnya pertama sekali, kalau usahawan ni dia nak tahu apakah produk yang laris, pertama dia kena kaji dulu pasaran. Daripada kajian pasaran tu, mereka akan temui banyak sebenarnya produk-produk yang sangat laris di internet, khususnya menggunakan platform eBay. Kemudian dari situ sebenarnya banyak kategori. Kalau kita lihat macam kategori pakaian, dia cabarannya tak banyaklah, sebab ianya satu yang mudah, sebab dia tidak mudah rosak. Tetapi kalau contohnya barang-barang yang elektronik, mungkin kita takut juga di dalam perjalanan sama ada dia bergegar ke, so dia akan mungkin mudah rosak. Jadi saya kebiasaannya saya train student-student yang datang ke saya punya workshop, lebih kepada kalau boleh jual barangan yang ringan, kecil, tidak mudah rosak dan profitnya sangat tinggi, sangat besar. Kalau kita lihat tahun 2013, lihat kepada kata indeks kelarisan dan juga barang-barang yang sesuai untuk dipasarkan, apa jenis barang kalau kita tengok? Jika sekarang ni macam saya sini menggunakan platform eBay, setiap hari saya akan melihat pasaran. Saya menggunakan teknik mengkaji pasaran. Di situ kita akan dapat lihat pelbagai kategori barangan sebenarnya. Dan di tahun 2013 dia pun bergantung juga kepada market, permintaan demand daripada customer sebenarnya. Contoh di platform eBay, sebab sekarang ni dia ada lebih kurang 200 juta orang pengguna eBay ataupun ahli eBay, dan ianya semakin bertambah. Jadi permintaan terhadap sesuatu barangan tu sangat tinggi, dan kadang-kadang dengan jualan yang ada pun masih lagi tidak dapat memenuhi permintaan. Barang-barang Contohnya ialah macam seperti pakaian sendiri, kemudian kategori elektronik, dan kategori yang paling senang saya jual ialah aksesori. Sebab ianya kecil, mudah untuk dipost, dan dari segi kos penghantarannya pun tidaklah mahal mana pun. Aksesori pun kalau setengah aksesori itu tak mudah rosak kan? Okey, kita kena berhenti rehat seketika. Jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana.
2012, tahun penuh warna-warni dan teka-teki. Langkah berani dan kehadapan transformasi serta pendemokrasian negara. Juga syarat dengan persoalan bila pilihan raya umum ke-13. Eksklusif dalam Refleksi 2012, 31 Disember, Isnin 11 malam. Hanya di Astro Awani 501 Berita Segenap Dimensi. Bertemu lagi dalam Bisnes Alternatif. Masih lagi bersama Saudara Muhammad Najib Asadok, itu usahawan internet dropship. Okey, 2013 juga kita nak menyaksikan lebih ramai lagi usahawan, terutama sekali usahawan Bumi Putra lahir. Yes. Jadi orang kata kaedah paling senang antaranya ialah melalui dropship. Jadi mungkin ada pendekatan terkini ataupun orang kata program-program kerana Najib sendiri mengajar orang untuk buat dropship kan? Ya, betul. Macam mana tu? Okey, kalau kita lihat seperti macam saya baru start dulu pun, masalah utama kebanyakan usahawan Bumi Putra ialah modal. Okay, kita tak ada satu modal yang besar untuk kita rolling. Jadi kebanyakan usahawan baru ni dia terbatas di situ. Dia tak boleh nak memulakan perniagaan. Jadi bila saya sini melibatkan diri dengan dropship, saya tidak memerlukan modal yang besar. Hanyalah modal yang cakap terlalu minimum dan kadang-kadang tidak memerlukan modal pun. Sebab kalau kita lihat di internet ni, kebiasaannya dia punya flow orang membeli barang ialah kita promosikan produk, kita iklankan produk ataupun kita letak di setengah platform seperti eBay, kemudian customer akan bayar. Jadi dengan duit yang customer dah bayar, kita boleh order produk melalui ejen-ejen dropship. Jadi boleh dikatakan mereka ni tak perlu pun keluar modal. Di situlah timbul idea di mana saya terlintas untuk membantu ramai lagi usahawan, terutamanya Bumi Putra di luar sana, untuk memulakan perniagaan secara dropship. Sebab kosnya terlalu murah dan tidak memerlukan modal, kemudian mereka boleh terus bermula tanpa memerlukan sebarang kemahiran yang terlalu tinggi. Kalau kita lihat ada setengah perniagaan tu memerlukan mungkin dari segi pengetahuan teknikal yang terlalu mendalam, tetapi dengan dropship menggunakan platform, ianya ringkas dan hanya perlu sedikit saja. Modalnya adalah pengetahuan. Yes, betul. Apa yang dia kena tahu sebenarnya? Pertama, macam mana nak log on to the internet. Ya, betul. Itu mesti wajib. Kalau tak tahu, susah. Sekurang-kurangnya ada email dan Facebook. Okey. Sebab ramai juga yang tanya saya macam mana mereka nak start sedangkan mereka ni zero tentang perniagaan internet. Kalau zero tentang perniagaan internet, selagi mereka boleh buka email, Facebook, itu tak ada masalah. Okay? Dan mereka boleh bermula sebab semua orang bermula dengan zero. Tak ada orang yang lahir boleh terus-terus dah ada chop eBay kan, tak ada. Ataupun chop dropship, tak ada. Jadi mereka perlukan ilmu dulu, knowledge, tahu selok-belok bagaimana untuk bermula. Okey, kalau Najib sendiri dah berapa orang berjaya dilahirkan, usahawan yang berjaya dilahirkan? Okey, setakat ini kalau melalui panduan video yang telah saya lancarkan pada 2011, lebih kurang sudah lebih 1,000 orang yang telah mendapatkan panduan tersebut dan banyak sebenarnya testimoni mereka-mereka yang telah menghasilkan jualan. Dan kemudian saya buat lagi satu kelas training dalam bentuk workshop yang praktikal, di mana setakat ini saya telah melatih lebih 400 peserta dalam masa lebih kurang setahun ini. Dan alhamdulillah saya sangat seronok melihat sahabat-sahabat kita ni, kawan kita ni dah boleh, ada yang dah tak usik duit gaji lagi. Yang bayar kereta, bayar rumah, bayar hutang kad kredit hanya menggunakan hasil jualan di internet sahaja. Yang itu yang saya sangat seronok sebenarnya. Okey, bergerak pada tahun 2013 ni, adakah kita akan menyaksikan dropshippers kat Malaysia ni sudah mampu untuk buat jenama sendiri ke atau buat produk sendiri ke, atau Najib lihat bagaimana? Saya melihat perkembangan dropship di Malaysia, khususnya di tahun 2012 ini, saya melihat sudah lahir di kalangan beberapa usahawan yang mereka sendiri sebagai ejen dropship, di mana mereka lah yang menyediakan produk, mereka menyediakan pembungkusan dan mereka juga yang menghantar produk terus kepada customer. Jadi di sini lahirnya ramai usahawan yang baru yang boleh
hanya buat kerja mereka hanya mempromosikan ataupun marketkan produk tersebut. Kemudian mereka dapat bayaran daripada pelanggan dan mereka terus bayar kepada ejen dropshipper ni tadi. Jadi di situ kerja mereka mudah. Mereka hanya fokuskan kepada marketing tanpa perlu memikirkan untuk menyimpan stok barang, tanpa memerlukan masa untuk mereka pergi post barang tersebut. Jadi untuk 2013 ni masih lagi kepada marketing, fokus pada marketing ataupun bagaimana? Ataupun marketing masih lagi marketing cuma pasarannya lebih luas kepada luar negara. Ya, betul. Di sini bila melalui dropship, usahawan dapat menyempatkan masa mereka dia pergi bungkus barang. Sebab kalau bungkus 1-2 barang tu okey lagi, tapi kalau satu hari 10 ke 20 barang, ianya sangat memakan masa. Kadang-kadang saya sendiri pun ambil masa pagi sampai ke petang. Jadi sini menyempatkan masa. Jadi fokus utama seorang usahawan ialah 80% kerja mereka ialah melakukan marketing ataupun promosi. Jadi mereka tak perlu lagi untuk memikirkan untuk pergi hantar barang, untuk memikirkan stok, sebab benda tu semua akan memakan masa mereka. Jadi mereka boleh fokuskan kepada marketing sahaja. Sebab saya katakan tadi dia 80% ialah buat promosi marketing. Jadi macam saya tanya tadi, untuk 2013 marketing lokal atau masih lagi lokal, banyak lagi peluang kat dalam negara ataupun mungkin kita boleh masuk ke pasaran luar negara, Indonesia mungkin. Okey, ASEAN. buat masa sekarang pun sebenarnya daripada 2009 saya bermula dropship, saya hanya memfokuskan kepada pasaran eBay. Ramai eBay di luar sana, eBay dah memang dah memang famous. Dia satu platform yang sangat kukuh dan dia adalah satu platform yang sangat dipercayai. Boleh dikatakan 100% dipercayai kerana dia ada buyer protection yang melindungi pembeli. Maknanya kalau pembeli beli barang, penjual tidak hantar, eBay akan gantikan balik duit mereka. Jadi di sini saya nampak peluang chances usahawan untuk buat jualan di eBay sangat luas. Satu kerana dari segi currency sendiri. Kalau kita jual barang di Malaysia mungkin RM30, tetapi di eBay kita boleh jual $30. So dia triple. Bila kita kata triple. Peluang tu masih lagi ada lah, tapi melalui eBay, dan bila masuk melalui eBay dah masuk ke pasaran antarabangsa dengan lebih mudah. Okey, Saudara Najib, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Bisnes Alternatif pada hari ini, dan sekian sahaja Bisnes Alternatif hari ini, dan sebelum kita pisah, ini dia Anchor kita malam ni. Mengedar, memiliki dan menjual filem yang tidak ditapis dan lucah adalah salah di bawah Akta Penapisan Filem 2002 dan akan didenda di bawah seksyen yang berikut. Filem tidak ditapis dan lucah, perosak bangsa dan negara.